bayar. Memang dia bayar. Nah, boleh berlaku. Itu kan semua pun boleh kau. Boleh berlaku. Kau tak ada orang pun yang tak boleh. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Baik kecil pun ada. Kalau buat jahat sikit mana pun ada. Nah, jadi mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada saudara-saudara kita di luar sana yang masih belum lagi nampak tentang keindahan Islam. Nah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa mereka dan buka hati mereka untuk balik kepada Islam. Tu doa kita. Nah, marah-marah juga. Sayang kena ada. Nah, macam isteri kita lah. Nah, marah kena marah. Jangan marah langsung. Semua hak dia nak kita beri belaka, botok kepala kita. Kepala kita macam nikah dengan dia tu, 2-3 orang dia rambut. Nah, kalau layang ke dia terus, tak ada sorak terus. Tapi jangan marah semua, tak boleh. Ada masa kita nak pakar dia. Nah, ada orang yang marah ke bini sepak terajang atas dada bini, Jet Li terus. Tak? Siapa menyambang bini tengah kukunyuh sambang muka dalam satang. Nah, mana sekarang lain pula. Nah, dok Jet Li dah, Tommy Jah terus mari. Nah. Ni cek kat bini pula. Yang tambah. Bini tambah buat baik. Kata dia pandai buat baik. Siangnya katok. Nabi pun marah begitu. Jangan katok sepak terajang bini. Malang kita cek pula. Nah, mari yang alah tu imam. Sambu kata berasa nak kata. Dan demikian lagi wajib atas dan imatah, artinya yang mematikan. Kita baca kat tu lah. Wallahu alam. Kita ada banyak soalan. Baik, soalan yang pertama, apakah hukumnya insurans nyawa yang perlu bayar 2 bulan selepas itu, yang baru bayar 2 bulan selepas itu pembayar itu mati, maka warisnya mendapat wang yang banyak. Adakah insurans itu terlibat dengan riba? Yang kedua, apakah hukumnya makan udang yang tidak dibuang tahi di kepala? Baik, ditanya di sini insurans nyawa. Pak, dia mesti kalau orang pencarum dalam insurans ni baru masuk 2 bulan meninggal dunia. Bila meninggal dunia, waris telah dapat daripada wang insurans. Umpamanya 1 bulan dia carum RM100. Nah, insurans nyawa 2 bulan baru 200. Baru 200 masuk, mati. Bila mati dapat 10,000. 10,000 ni macam mana pula? Riba ke tak? Jawabnya, tengok keadaan cara muamalat ataupun akad insurans itu. Sebab itulah kita perlu kepada insurans yang berbentuk Islami. Insurans Islami ini insurans yang menggunakan kaedah, iaitu apa benda ni, macam orang buat khairat kematian tu. Macam khairat kematian kita kutip RM10 sebulan rumah, mana-mana rumah tak. Nah, jadi sekarang ni belanja kematian katakan 1,000. Jadi bila ada kematian, rumah mana ada kematian dia dapat 1,000 daripada himpunan orang ramai. Rumah yang tak mati tak dapatlah. Hukumnya halal dan sah. Kerana kita beri itu atas dasar khairat. Faham tak? Beri sumbangan kebajikan. Nampak? Akad tabarruk dia panggil. Jadi kalau ada akad begini dalam sistem insurans moden ni, maka jadilah insurans itu dibenarkan dalam Islam. Walaupun kita baru masuk 200, kerana 2 kali 2 bulan mencarum, tapi dah berlaku kemalangan, dapat wang lebih daripada 200. Kerana apa? Yang ramai-ramai yang lain yang lama-lama dah, mereka telah angkat kepada penyimpan duit itu, iaitu akad tabarruk, itu memberi sumbangan, ikhlas. Berilah kepada siapa-siapa yang dulu terlibat dalam kemalangan. Inilah baru dibenarkan oleh setengah daripada ulama'-ulama'. Itu cara lagu tu. Adapun sistem inkonvensional kebanyakan yang haram lah. Kerana duit pencarum berjuta-juta disimpan, disavingkan dalam akaun untuk mengutip interest yang begitu banyak. Situ haram situ. Dikumpul duit kita ramai-ramai untuk dia dapatkan interest yang banyak daripada bank. Umpamanya bank bayar 12%, 13%,
Kalau 5 juta, banyak mana company tu dapat. Bila yang berlaku kemalangan, tak ramai mana. Nah, itu pun payah nak dapat. Nah, kata masa di kempen tu mudah, janganlah. Kalau pak cik hari ni putus tangan, esok siapa lalu fikir beli tangan baru. Nah, tapi bila berlaku sungguh, nak cakap nak pergi Kuala Lumpur, begitu begini. Sebab biasanya, kalau ikut konvensional yang datang daripada barat ni, kalau boleh, jangan beri seseng pun kepada pelanggan. Itu dia kaedah dia, yang dia pakai. Nah, tapi kita tak sedar benda tu. Sebab tu payah. Jadi, sebab tu sekarang, syukurlah ada beberapa syarikat insurans yang menggunakan sistem Islami. Nah, walaupun tidak setepat mana, sekurang-kurangnya ada pilihan bagi kita. Dia gitu. Bila akad tabarruk khairat ini, walaupun kita baru sekali simpan RM10, ada kematian boleh dah pakai 1,000 wang tabung khairat. Begitu juga insurans Islam, baru masuk 200, halal kita ambil 5,000 tu, kerana tuan dia masing-masing semua telah akad untuk memberi buat sebagai khairat sumbangan ini tiap-tiap bulan. Faham lagi? Boleh itu. Buat jawab sok modah. Hukum makan udang yang tidak dibuang tahi di kepalanya. Dia kata dalam kepala udang tu ada tahi. Kena buang ke tak makan udang? Jawabnya, buang pun tak apa, tak buang pun tak apa. Kerana apa? Kerana najis ke tak? Tiap-tiap tahi najis belaka. Tapi kita buka dalam kitab-kitab fiqh, termasuk najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf. Sebab tu kita boleh makan ikan yang kecil lebih kurang 4 jari panjangnya. Panjang ni lah, tanpa siang. Dalam dia ada najis, boleh makan. Ada darah dekat insang, boleh makan. Tak wajib siang. Yang wajib siang ikan besar. Kalau ikan kembung besar ni, kita pakai rebus lalu, maka tak boleh makan. Pasal apa? Pecah darah, pecah insang dia, larut dalam kuah, jadi najis. Kena siang dulu basuh. Tapi kalau ikan kecil boleh. Nampak? Syarat saja, jangan memudaratkan kesihatan. Kalau mudaratkan kesihatan, walau panjang ni tak boleh. Umpama dia telang degak, tapi anak ikan keli. Tang. Dah sampai rumah. Nampak bahan di duri ikan keli. Itu lain mudarat. Jadi kalau ikan yang kalau kita telang hidup itu tak mudarat, boleh makan. Bila boleh makan, siang otak udang lagi-lagi dimaaf. Udang pula kena pula udang kecil. Nak beri makan pula 1,000 orang. Udang dalam banyak ni dalam 13 kilo. Nak belah udang cek-cek tu. Rebus situ tu kasihan. Sebab itulah ikan bilis makan dengan tahi bilis tu hukumnya diberi maaf. Faham lagi? Mana ikan bilis tak wajib siang. Dan kalau siang juga sunat. Kerana nak pada kebersihan. Kerana dia ikan cek. Sebab kalau kata makan anak-beranak 2-3 orang boleh kita siang. Dan kalau kita buat untuk banyak, maka dimaaf kerana sedikit sangat benda tu. Tapi nak buat suku-suku tak boleh. Macam otak udang ni duduk dalam tu, tahi dia kecil. Nak buka buang roh kita. Tapi dah kalau buang, lebih boleh. Tapi bukan wajib. Yang tak bolehnya, bila najis tu suku dah daripada benda yang kita nak makan, haram kita ambil balik. Sama macam masalah makan buah jambu, ada ulat dalam. Ulat lagu mana? Ulat yang kecil, yang susah nak buang. Tapi kalau ulat besar tak boleh. Besar ni ulat. Boleh buang, makan. Jadi makan ulat tu dah maaf. Yang halus-halus dalam buah jambu. Nak tengok dengan mata tak nampak, ambil dengan mikroskop nampak. Tu boleh makan. Tapi kalau ulat tu jatuh suku dah, tak boleh. Jangan kutip balik bola jambu makan. Tu tak boleh. Baik. Undang-undang tertinggi di Malaysia ialah perlembagaan. Mana-mana undang-undang atau peraturan yang canggah dengan perlembagaan ada terbatas dengan sendirinya. Termasuk undang-undang atau peraturan dari Al-Quran dan Hadis. Apakah tak menjadi kufur bagi orang yang mengagungkan perlembagaan dan menolak Quran dan Hadis? Tolong jelaskan jika perlu nas Quran dan Hadis untuk menyokong hujah di atas. Baik, ini masalah sama-sama dah diterangkan bagi kebanyakan orang. Tapi bagi setengah-setengah orang tidak masih lagi tak faham masalah ini. Dia peraturan perlembagaan di mana saja bila masa jua apabila bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, maka terbatal perlembagaan tersebut. Ini bukan kita nak cerita bab politik, nak cerita bab hukum. Bukan Al-Quran itu terbatal bila bercanggah dengan perlembagaan. Tapi kita ingat dalam Islam, Quran dengan Hadis ni yang paling tinggi. Nampak? Inilah sumber Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam dia kena tinggi sekali.
Tak boleh orang lain tinggi daripada dia. Maknanya segala perlembagaan Amerika Syarikat, Britain, Malaysia, Filipina, Singapura, Afrika, kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, terbatal automatik segala perlembagaan dan peraturan tersebut.